Selamat sejahtera kepada Dr. Nolila dan saya Wong Oi Kyun dari ISMP Bahasa Cina. Tajuk yang saya akan bentang hari ini ialah reka bentuk kurikulum di Malaysia. Dan tajuk yang saya dapat ialah reka bentuk berorientasi masalah. Objektif kajian saya ialah mendefinisikan konsep reka bentuk kurikulum dan reka bentuk berorientasi masalah agar istilah reka bentuk kurikulum yang merujuk kepada penyusunan komponen-komponen dalam sebuah kurikulum dapat menjadi satu entiti yang tersendiri dalam menyelesaikan satu perkara atau isu yang penting. Objektif kedua saya ialah menyederhanakan pendekatan kurikulum agar dapat membantu para guru memilih jenis reka bentuk yang wajar dan walas mendidik pelajar. Dan objektif yang terakhir yaitu ketiga ialah mengetahui dan mengambil berat tentang maklumat tujuan dan objektif yang ingin dicapai dalam kurikulum. Pengenalan saya ialah kurikulum ialah skala rancangan pendidikan yaitu akademik dan kurikulum yang terkendalikan oleh sebuah istilah pendidikan untuk mencapai maklumat pendidikan. Pada pendapat saya, kurikulum menunjuk aspek yang perlu diajarkan atau disemai dalam kalangan pelajar melalui pendidikan peringkat awal hingga peringkat selepas sekolah. Sistem pendidikan yang bertaraf dunia dibentuk dengan kurikulum yang kemas kini dan bersesuaian dengan perkembangan terkini. Oleh itu, kurikulum perlu diubah sesuai mengikut perkembangan sosial. Bagi saya, reka bentuk kurikulum menunjuk kepada penyusunan komponen-komponen dalam sebuah kurikulum akan menjadi satu entiti yang tersendiri dalam menyelesaikan masalah. Ciri yang membedakan antara manusia dengan haiwan ialah ilmu. Maka manusia yang menjadi mulia kerana ilmunya dan bukan disebabkan oleh kekuatan dirinya. Lantaran itu, generasi baru ini menjadi penentu bagi memastikan kelangsungan sesebuah negara untuk terus memaju dan membangun. Oleh itu, kewajar dalam belajar memperoleh ilmu adalah dengan perantaraan pendidikan yang sedia ada. Kurikulum berorientasi masalah memfokuskan kepada masalah dalam kehidupan sama ada pada tahap individu atau masyarakat tertentu. Reka bentuk berorientasi masalah diorganisasikan untuk memperkukuh warisan budaya dan juga mengambil kira keperluan masyarakat dan komuniti yang tidak dapat dipenuhi. Walaupun reka bentuk ini meletakkan individu dalam konteks masyarakat, namun yang membeza daripada reka bentuk berpusat pelajar dalam satu perkara utama dan reka bentuk berpusat masalah dilancarkan sebelum kehadiran pelajar. Walau bagaimanapun perancang reka bentuk berorientasi masalah serta keperluan menyesuaikan, reka bentuk ini akan mengambil kira keperluan dan situasi pelajar. Penyusunan kurikulum adalah mendata yang beratas berbagai disiplin ilmu dan juga menengkak yang ke arah meningkatkan keupayaan belajar untuk membuat penyelesaian masalah. Reka bentuk kurikulum berorientasi masalah adalah berdasar kepada kesejahteraan masyarakat. Hal ini demikian kerana manusia sebagai makhluk sosial yang perlu hidup bersama dan menunjukkan konflik. Isu kurikulum berubah masalah-masalah sosial atau persekitaran yaitu meretaskan berbagai disiplin ilmu dan keupayaan selesaikan masalah. Yang mengintegrasikan adalah subjek dengan masalah kehidupan sosial dan alam sekitar. Reka bentuk berorientasi masalah dalam mengambil penekanan daripada masalah masyarakat, keperluan, minat dan keupayaan belajar. Oleh itu, belajar dapat mempelajari kurikulum untuk mengenal pasti, memahami, menganalisasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan.
Reka bentuk ini memfokuskan kepada situasi kehidupan yang berterusan dan meletakkan peranan pembelajaran berdasarkan pengalaman individu dan berurusan dengan pembangunan semula masyarakat. Reka bentuk situasi kehidupan ini mengantaikan bahawa pembelajaran di sekolah akan menjadi lebih bermakna jika pembelajaran itu dapat digunakan secara terus dalam kehidupan sebenar belajar. Memang tidak dapat dinafikan bahawa banyak sumber ilmu yang diperoleh seseorang datang dari pengalaman dan bersekitarannya. Penguasaan ilmu dan pengalaman akan mengalir bersama-sama proses perubahan berterusan berlandaskan aktiviti kehidupan. Ilmu diperolehi dari kebolehan berfikir manakala pendidikan melalui persekitaran. Dengan cakap lain, ilmu diperolehi dari kebolehan fikir dengan masalah persekitaran. Para guru memainkan peranan yang penting dalam membantu murid menerapkan. Dengan menggunakan reka bentuk ini, pelajar dapat meraskan pandangan dan mendalamkan generalisasi tentang masalah-masalah yang berkait dengan kehidupan di dunia yang luar. Situasi kehidupan yang sentiasa perlu diberikan perhatian ialah situasi yang menentukan perkembangan potensi individu dari segi jasmani, intelek, rohani, dan emosi. Pengalaman yang diperoleh akan mengajar seseorang melangkah belan kehidupan pada hari muka. Jika perkara ini melibat juga pergaulan, tentu sekali interaksi sosial yang berlaku dapat memantangkan seseorang untuk melayani bahtera kehidupannya kerana pergaulan merupakan proses yang dapat menentukan perasaan saling menghormati dan menghargai hak orang lain. Pendidikan hari ini harus menekankan aspek sosial dan kerohanian bagi menyertakan generasi baru tentang kepentingan mengamal hidup yang berhemah dan berbudaya. Sebagai contoh, reka bentuk kurikulum harus mengutamakan khusus ketamadunan yang dapat memberikan nilai tambah dalam pembinaan sikap dan perlakuan dalam budaya yang boleh menjejaskan nilai budaya dalam masyarakat. Contohnya, dalam pembelajaran sejarah tamadun dan Asia Tenggara yang ada pada peringkat sekolah menengah dan lepas menengah dapat membentuk generasi yang memahami bukan sahaja budaya setempat, malah kebudayaan Asia dan kebudayaan dunia. Dalam proses perkembangan kurikulum, peranan pendidikan terjamin dengan mendapatkan profesor keguruan melalui penambahbaikan sistem pemilihan dan persekitaran kerja rumah guru dan memantapkan latihan perguruan dalam menjalankan penyelidikan dan pembangunan pendidikan. Selain itu, perancangan dalam urusan sumber manusia juga telah dilaksanakan agar tidak menjejaskan profesionalisme para guru. Di samping itu, pihak kerajaan juga melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan dengan pemilihan guru berkebolehan dan berkemahiran tinggi bagi mewujudkan sekolah kluster yang memberikan lebih autonomi. Manakala reka bentuk pembangunan semula masyarakat merupakan kurikulum dan masyarakat sebenar saling bergantung antara satu sama lain. Masyarakat bererti perkaulan hidup manusia sehimpunan orang yang hidup bersama dalam satu tempat dengan ikatan aturan tertentu. Masyarakat ialah kesatuan yang selalu berubah, yang hidup kerana proses masyarakat yang menyebabkan terjadi proses perubahan ini. Dengan kata lain, masyarakat adalah makhluk sosial yang mengamalkan budaya masing-masing. Hanya dengan pendidikan dan perancangan kurikulum yang mantap, maka akan lahir masyarakat yang mampu hidup dengan kesederhanaan dan kesejahteraan. Perkembangan kesejahteraan ekonomi dalam menyumbang pelaksanaan
program pembudayaan keusahawan melalui kurikulum sekolah, antaranya beberapa sukatan belajar berkaitan dengan keusahawan seperti prinsip akaun, perdagangan, pengajaran perniagaan, kemahiran hidup bersepadu, ekonomi asas dan ekonomi rumah tangga dengan dibentuk untuk tujuan berkenaan. Kemahiran dalam bidang keusahawanan melakoni cara untuk membuat rancangan perniagaan, pengiraan dan pengurusan. Selain itu, aktiviti pembentuk kurikulum seperti kelab keusahawanan dan koperasi sekolah telah menyediakan peluang untuk belajar memupuk budaya berniaga dan menyumbang kepada kesejahteraan ekonomi. Penyebaran menggunakan ICT yang meluas telah menambahkan budaya perkongsian ilmu dan pembelajaran sepanjang hayat dengan reka bentuk kurikulum ini. Sebagai contoh, e-belajar yang dilancarkan pada tahun 2011 bagi mengalahkan semua institusi pengajaran tinggi yaitu IPT dan institusi pengajaran tinggi awam IPTA membangunkan laman sesawang agar penggunaan bersyarat dan mahasiswa-mahasiswi untuk tujuan mengajaran dan pembelajaran yang lebih efisien dan efektif. Konsep e-pembelajaran yang banyak digunakan di institusi pengajaran tinggi awam yaitu IPTA adalah sistem pengurusan pembelajaran seperti MyUPSI Portal yang ada di UPSI. Pensyarat dan mahasiswa mempunyai akaun masing-masing yang membolehkan pensyarat memuat naik bahan pengajaran ke laman tersebut dan mahasiswa dapat memperoleh bahan bacaan dalam kesesuaian waktu. Kurikulum yang bersifat orientasi masalah ini bermakna kerana memudahkan pensyarat merancang perbelanjaan mingguan dan menyusun bahan pengajaran. Impak kurikulum berorientasi masalah ialah terdapat impak kekuatan dan kelemahan dalam orientasi reka bentuk kurikulum. Dengan melaksanakan kurikulum berorientasi masalah, pelajar dapat memahami masalah yang sedang dihadapi oleh mereka. Pelajar didorong melaksanakan pembelajaran kendiri dan pengajaran antara rakan sebaya yang dapat membina kemahiran pemikiran kritis dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah. Selain itu, reka bentuk kurikulum ini sangat berkesan dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan teknikal belajar. Melalui reka bentuk kurikulum ini, setiap pelajar diberi peluang untuk mempraktikkan teknik perbelanjaan kendiri yang merupakan elemen penting dalam menentukan kejayaan masa depan mereka. Selain itu, upayaan pembelajaran pelajar dapat ditingkatkan melalui kerjasama dalam kumpulan yang diamalkan untuk subjek atau mata pelajaran tertentu. Dengan menemui kehendak masyarakat, keharmonian dalam kehidupan masyarakat dapat diamalkan. Pencegahan dari dalaman diri pelajar ini juga jelas dibuktikan oleh reka bentuk kurikulum yang berorientasi masalah dengan melahirkan dan mendidik pelajar menjadi seorang pemimpin yang mempunyai kemahiran menyelesaikan masalah. Masalah membentuk intipati kurikulum dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan isi pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran dengan jelas dan mendalam. Generasi muda sekarang bebas serta terbentak kepada banyak perkara berbanding pada zaman dahulu. Kelemahan yang dapat dalam reka bentuk kurikulum berorientasi masalah ini ialah pelajar ingin mencuba walaupun telah memahami masalah dan akhirnya menimbul masalah yang lebih besar. Kesimpulan saya ialah sistem pendidikan yang bertaraf dunia dibentuk dengan kurikulum yang kemas kini dan bersesuaian dengan perkembangan terkini. Kurikulum yang direka bentuk menentukan kita untuk membuat pilihan tentang apakah yang penting pada masa kini bagi membantu pelajar untuk masa depan mereka.
Reka bentuk kurikulum berorientasi masalah adalah berdasar kepada kesejahteraan masyarakat yang berasaskan pemikiran bahawa manusia sebagai makhluk sosial yang perlu hidup bersama dan ada konflik. Melalui pendidikan dan kurikulum yang berkesan, golongan remaja dapat menambahkan ilmu didata dan menajamkan fikiran untuk menghadapi hari yang akan datang. Justru kurikulum adalah menjadi tanggungjawab golongan remaja untuk menukar ilmu didata dan mencari sebanyak mungkin pengalaman sebagai bekalan untuk menjadi pewaris yang disegani. Sekian, terima kasih.